Okay, yang pertama kita tengok istilah differential equation. Okay, differential equation. Bila sebut je equation, maka yang ada simbol sama dengan lah. Okay, contoh sebelum ni kita dah bincang dah y, contoh kita ada equation y equals to 2x plus 3. Okay, ini pun dipanggil equation sebab ada simbol equal. Equation, dan ini ada nama dia lah. Ini dipanggil linear equation. Okay, ini yang lepas-lepas yang kita dah belajar lah. Kemudian kita jumpa juga, ada juga persamaan kita jumpa y sama dengan x kuasa 2 tambah 5x tolak 4. Okay, ini pun dipanggil equation kan ni. Dipanggil equation juga sebab ada simbol equal dan paling tinggi degree 2. Ini dia panggil quadratic equation. Okay. Jadi untuk yang chapter 2 ni, kita nak bincang adalah differential. Maksudnya dalam kita punya equation ni, mesti ada, dalam equation kita ni ada dy dx. Contoh dia, katakan kita ada x tambah dy dx sama dengan 5y contoh. Okay. Yang ini dia panggil differential equation. Sebab dalam kita punya equation ni ada dy dx. Tak kisahlah sama ada first derivative ke, second derivative ke, ataupun third derivative dan seterusnya lah. Okay. Jadi kalau untuk yang chapter 2 ni kita hanya fokuskan kepada first order differential. First order maksud dia yang ada simbol dy dx je. Maksudnya kita ada equation, dalam equation tu ada dy dx. Dia tak ada d squared y over dx squared. Itu maksud dia masuk second order. Okay. Sekarang ni kita hanya fokuskan kepada first order. Okay. Jadi first order differential maksud dia dalam equation kita tu ada dy dx. Dalam equation kita ni ada dy dx. Sebelum ni tak ada. Okay. Jadi sekarang ni untuk hari ni kita akan fokuskan kepada first order differential equation. Okay, kalau kita tengok nota yang awal tu, contoh yang pertama tu kan. Kita tengok ada contoh yang pertama tu, muka surat 17 tu. Kita ada istilah order and degree. Okay. Kalau kita tengok nota muka 17, kita ada istilah order dengan degree. Order dan degree. Ni cuma istilah ni. Okay. Katakan kita nak ambil contoh mudah lah. Okay, contoh mudah. Katakan saya ada dy dx kuasa 4 contoh. Kemudian saya ada d cube y over dx cube. Ini katakan kuasa 6 lah contoh. Okay. Jadi kalau kita nak bincang, kita bincang dulu Kalau kita nak bincang order ni maksud dia kita punya differential kita ni dia bentuk apa? Kalau dy dx ini maksud dia ni order 1. Maksud dia first derivative. Ini adalah first derivative. Maka order dia 1 lah. Maknanya kita merujuk kepada simbol d kita. Simbol d over dx kita ni. Kalau dy dx maksud dia itu adalah first derivative. Okay. First derivative. Kalau first derivative maksud dia order dia 1. Kalau yang bawah ni apa contoh dia? Ini kita punya simbol untuk apa ni? Berapa derivative ni? Ini 1. Ini d cube y. Kan? Ini adalah third derivative kan? Maknanya order ni dia merujuk kepada simbol dy dx kita. Dia simbol first derivative ke, second derivative ke, third derivative. Macam contoh yang sebagi ni adalah third derivative. Jadi ingat, order ni merujuk kepada simbol d over dx. Tengok simbol dia. Kalau kuasa 1, maka order dia 1. Kalau d kuasa 3, maka order dia 3. Okay. Kemudian istilah yang kedua, degree. Okay, istilah yang kedua adalah degree. Okay, degree ni pula kita akan tengok kita punya ni kuasa berapa. Kalau macam contoh ni kuasa 4. So 4 dah dia punya degree dia. Kalau macam ni tadi, kita dah ada simbol derivatif. Tapi dia kuasa berapa?
kuasa berapa. Kalau kuasa 6, maka degree dia 6 lah. Okay. So ingat, kalau order ni dia merujuk kepada simbol D over dx. Tengok dia guna kuasa berapa. Kalau macam yang ni kuasa 1. Kalau macam ni dia guna kuasa 3. So order dia 1 dan 3. Kalau degree, kita merujuk kepada simbol D over dx ni. Dia kuasa berapa? Ini kita punya untuk degree. Okay. Macam ni saya buat kuasa 4, maka degree dia 4. Kalau kurungan kuasa 6, maka degree dia 6. Okay. So boleh faham? Boleh nampak tak? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, bagus. Contoh ini nanti kamu tengoklah. Okay. Kita tengok contoh yang contoh. Okay. Ini contoh yang pertama dalam kamu punya nota tu. Okey, sekarang ni ingat order ni dia merujuk kepada simbol D over dx. So ingat D over dx macam ni kan. Ni D kuasa 1, maka order dia adalah first order differential equation. Kalau yang ni kita nampak y double prime kan. Ini kalau kita buat penulisan biasa, dia adalah d squared y over dx squared. Ni kalau saya tulis ni, ini adalah d squared y over dx squared. So kamu nampak dia y double prime ni maksud dia d squared y over dx squared. Maka dia punya simbol d dia adalah 2. Maka second order differential equation. Sama juga ya ni. Ini dia guna simbol d kuasa 1. Maka first order. Untuk yang di sini pula, third order. Okay. Maknanya untuk order ni kita merujuk kepada simbol d over dx ni. Dia guna berapa? Kuasa 1 ke, kuasa 2 ke, ataupun kuasa 3. Okay. Yang degree ni pula adalah kurungan dia. Okay, kurungan dia. Yang dekat sini yang kita tengok. Dekat sini. Kalau macam ni kan, ini maksud dia kuasa 1 ni. So, first degree. Kalau yang ni, kita tengok walaupun kita ada second derivative, kita ada first derivative, kita akan tengok yang paling tinggi. So, kita bukan rujuk ni. Kalau kita rujuk ni, maka degree dia 3. Kita bukan rujuk ni, kita rujuk yang paling tinggi. So, yang paling tinggi ni, dia adalah kurungan kuasa 1. Itu degree 1 tu. First degree. Kalau yang ni, kurungan kuasa 2. So, second degree. Kan? Ini pun sama juga. So, ingat. Kalau order tu maksud dia simbol D over dx. Kalau degree, kurungan tu. Kurungan kuasa berapa? Kalau tak ada kuasa, maksud dia 1 ni. Okay? So, itu istilah order dengan degree. Ni biasanya kalau keluar pun dalam soalan objektif lah. Okay? Dalam sajati tak ada soalan ni. Solution ni maksud dia, bila kita selesaikan, bila kita integrate, dia akan bersama dengan konstansi. Ini dia panggil general solution. Contoh macam kita belajar sebelum ni lah. Kalau saya nak integrate x dx, terus saya akan dapat x squared over 2, mesti ada bersama dia adalah c. Ini dia panggil general solution. Ada bersama dia constant. Kalau particular solution ni maksud dia, contoh, kalau kita integrate x tapi ada nilai 1 hingga 4 contoh. Okay, bila kita integrate, nanti jawapan dia bukan bersama dengan C, dia adalah satu nombor. Okay, satu nombor. Ini dia panggil particular solution. Okay, yang penting beza dia adalah, kalau general, maksud dia jawapan dia bersama dengan constant. Kalau particular solution, maksud dia jawapan dia adalah tanpa ada C. Okay, itu dia punya istilah aja. Okay, kalau kita nak solve, differential equation, dia ada dua cara. Yang pertama, kita guna separable variable. Ini istilah dia lah. Okay, kemudian satu lagi cara, kita gunakan integrating factor. Okay, jadi kalau kita tengok nota muka surat 18 tu, dia ada dua kan, method kan. Jadi kalau kita nak solve differential equation, contoh macam ni lah. Kalau kita nak solve, kalau kita jumpa je soalan, kita cuba separate dulu. Kalau kita berjaya separate
Y kiri, X sebelah kanan, maka kita akan gunakan kaedah yang pertama. Kalau tak berjaya kita nak separate Y dengan X tu, maka baru kita gunakan kaedah yang kedua. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada equation ni. Cuba kita asingkan Y sebelah kiri, Y sebelah kiri, yang lain-lain tu sebelah kanan. X kuasa 2 tambah 2 dx. Maknanya kita berjaya asingkan yang Y ni sebelah kiri, X sebelah kanan. Ini yang dia panggil separable variable. Okay? So tak payahlah kita pergi guna kaedah yang kedua. Kita guna kaedah yang pertama. Okey, maknanya untuk chapter 2 ni sebenarnya dia sampai sini je. Chapter 2 ni dia sampai sini je. Kemudian step seterusnya dia patah balik kepada chapter 1. Maksudnya kemarin kamu nak integrate. Jadi step seterusnya kita integrate kiri dan kanan. Okey. Yang ni kita integrate respect to Y. Maka kita akan dapat Y squared over 2. Settle. Sepatutnya dia mesti ada tambah C. Okey. Tambah C. Tapi tambah C ni kita bawa ke sebelah kanan. Okey. Yang ini kalau kita integrate 3x kuasa 3 per 3. So dia x kuasa 3 ni. Tambah dengan 2x. Akhir sekali baru kita buat tambah C. Okey. So macam tu lah. Jadi sama ada kita nak biarkan jadi ataupun kita boleh teruskan. Kalau kita nak teruskan y squared equals to 2x cube plus 4x plus 2c. Kalau saya nak proses supaya y ni sebagai tajuk, maka kita dapat square root 4x plus 2c. So itulah kita punya jawapan. Okey. Jadi yang merah ni, ini sebenarnya ini adalah step untuk chapter 1. Jadi kamu kena settle ke chapter 1 ni, kena mahir. Ini yang mudah, okey lah. Kita integrate terus. Okey, kita tengok contoh B pula. Okey, contoh B. Okey, contoh B. Yang ni pun sama juga. Contoh B ni. Kita cuba asingkan dulu. Y sebelah kiri dan X sebelah kanan. Okey. So pastikan dy ni jangan dalam bentuk 1 per dy. Ada yang terfikir pula, kenapa tak bawa dy ni ke sebelah kanan? Kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi 1 per dy. Dalam integration, dy ni dia tak boleh berada di bawah. Kan simbol integration 1 per dy tak ada. Tak ada. Yang ada adalah integration dy. Ni baru betul. Jadi jangan terfikir pula kenapa tak bawa dy ni ke sebelah kanan. Tak boleh. 1 per dy tak boleh. Okay. Kemudian step berikutnya. Maksudnya chapter 2 ni sampai sini je dah. Kemudian yang berikutnya adalah kita integrate ini kembali kepada chapter 1. Ini nak integrate mudah lah ni. Mudah. Cuma integrate tangent. Ada tak yang kita belajar sebelum ni? Daripada table, differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Ada tak untuk tangent? Terus dapat jawapan, ada tak? 3 dikasih 2. Macam mana? Ada tak? Bila kita integrate tangent terus dapat jawapan? Tak ada. Tak ada kan? Tak. Bila tak ada maksud dia, kita tak boleh lah kita buat terus. Jadi kita stop dulu kat sini, kita fokuskan yang sebelah kanan dulu. Maksud dia, untuk sebelah kanan ni, saya terpaksa ubah kepada sin over cos. Sin over cos. Okey, kita tengok dekat sini, atas ni adalah trigonometri. Bawah pun adalah trigonometri. Okey, jadi kita kena ingatlah balik. Masa kita belajar bab 1, kita ada banyak kaedah substitution. Satu lagi kita ada IBP. Sekarang ni kita nak guna kaedah apa ni? Kalau dua fungsi sama. Substitution. Ya, kalau fungsi sama, pilih substitution. Okey.
Jadi kalau kita pilih substitution, tak adalah kita ikut panduan Lopet. Okay. So kita pilih U. Ni kalau saya pilih U ni kalau katakan bentuk dua-dua yang sama, pilih U tu di bawah. Cos X, bila kita differentiate, dapatlah differentiate cos apa? Negatif sign. Ya, sin dx. Maka saya gunakan dua maklumat ni untuk tukar ni kepada sebutan U. Okay, maka yang ni kita akan dapat sama dengan 1/U sin x dx. Maka kita ambil negatif du. Negatif du. Okay, rupanya nilai dia adalah negatif ln U. Sama dengan negatif ln, tukar balik. U kita adalah cos. Okey. Maka settle lah sebelah kanan. Jadi kita sambung balik. Bila kita integrate Y, kita akan dapat Y kuasa 2/2. Settle sebelah kiri. Patutnya ada tambah C tapi kita letak di sebelah kanan. Integrate tangent X. Kita dah proses tadi, kita dapat negatif ln. Okey, untuk ln ni kita boleh buat kurungan biasa ataupun kurungan modulus. Lebih tepatnya modulus. Okay. Katakan saya buat kurungan biasa. Okay, lebih tepatnya adalah modulus. Tambah C, jangan lupa tambah C. Okay. Kemudian kita nak jadikan Y ni sebagai tajuk. Maka darab 2 dulu. So dapat negatif 2 ln cos X tambah 2C. Tapi ini untuk Y kuasa 2. Jawapan akhir dia kena buat square root. Semua sekali. Okay. Okey, sekarang ni kita tengok contoh C ni dia lain sikit sebab dia ada syarat tambahan. Untuk syarat tambahan ni kena hati-hati lah. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita tengok soalan kita ni dia gunakan dua variable X dan Y. Maksud dia yang pertama ni ini adalah X. Y itu adalah kosong. Maksud dia X sama dengan kosong dan Y sama dengan kosong. Macam ni kita tak nampak lah beza dia kan. Katakan saya tulis Y 3 sama dengan kosong. Maksud dia X tu sama dengan 3, Y tu sama dengan kosong. Okay. So jadi penulisan macam ni kena tahulah bagaimana kita nak baca. Ni bukan merujuk kepada Y tu kosong. Y tu kosong yang ni. Okay. So hati-hati yang tu. Ini bila ada maklumat tambahan, maksud dia kita akan cari nilai C. Okay. Kalau kita tengok tadi, kita ada dua istilah. General form kan. Mana tadi istilah yang sebelum ni. Yang sebelum ni yang saya tunjuk tadi. Tengok balik yang sebelum kan. Okey, kemudian kita tengok kat sini, kita cuba asingkan. Nak asingkan terus tak boleh. Kita buat dulu macam ni. Okey, kalau tambah, maksud dia darab. Kalau saya pisahkan. Ni dy dx sama dengan eksponen y darab eksponen negatif 2x. Okey. Kalau kekalkan macam ni kita tak boleh buat sebab dia bercampur x dan y. Okay, sekarang ni kita kumpulkan y sebelah kiri. Maka yang ni bawa ke bawah. Ni untuk dy. Betul. Kemudian untuk sebelah kanan ni e to the power of negative 2x over yang ni e kuasa x. Ini adalah dx. Jadi kita dah berjaya asingkan kiri dan kanan. Okay. Jadi chapter tu sampai sini je lah. Okay, tapi selalunya kita permudahkan ni. Ini adalah E kuasa Y dy. Ini kita gunakan hukum indeks ni. Kalau bagi maka kuasa akan jadi tolak. 2Y tolak Y. Y lah. Yang ni pun sama. E kuasa. Ni pun tolak. Jadi negatif 3x. Kemudian integrate. So macam tu lah. Okay.
Jadi integrate lah E kuasa Y ni apa ni? E kuasa Y. EY sama juga lah kan. Sepatutnya EY per 1 lah. Sama dengan ini kalau integrate apa ni? Kan kita ada dua set. Bagi Ya. So hati-hati ya. Sebab saya tengok dalam exercise tu ada yang buat dia guna LED. Sepatutnya ingat LED U ni kita akan gunakan kalau kita ada dua fungsi. Masalahnya sekarang ni yang kita dah integrate satu je. Bila satu tak payahlah guna LED. Kan? LED U ni kita akan gunakan kalau kita ada dua fungsi. Sama ada dia darab dua fungsi tu ataupun bagi. Okey? Jadi kalau macam ni satu fungsi kita integrate terus. Cuma kita kena ingat lah. Bila eksponen ni kalau nak integrate dia perlukan dua step ni. Yang pertama salin soalan. Step yang kedua ambil kuasa ni tapi kita differentiate. Differentiate semua, bukan differentiate 3S ni. Semua ni. Differentiate semua ni dapat negatif 3. So letak di bawah. Jadi itulah kita punya jawapan. Jadi tak payahlah kita nak let you berpusing-pusing nak dapatkan integration ni. Sedangkan dia mudah je. Yang pertama salin soalan. Yang kedua differentiate kuasa. So dah dapat jawapan. Okay. So sepatutnya ini adalah tambah C. Okay. Jadi kalau ikutkan sini kita ada E kuasa Y sama dengan E kuasa negatif 3X per negatif 3 tambah C. Okay, jadi sekarang ni kalau nak ikutkan kita dah boleh berhenti di sini lah. Tetapi disebabkan ada syarat tambahan maka C ni kena kira. Okay, jadi kita kena teruskan. Okay, kita kena teruskan ni sebelah ni. Okay, kita kena teruskan. Kita gunakan maklumat bila X kosong, Y kosong. Okay, jadi kita gunakan maklumat ni. Gantikan E kuasa kosong. E kuasa kosong sama dengan E kuasa kosong juga per negatif 3. Tambah C. Okay. Ini adalah 1. 1 sama dengan negatif 1 per 3. Tambah C. Jadi kalau kita kira ni, C itu adalah 1 tambah 1 per 3. Dapatlah 4 per 3. Betul? 1 tambah 1 per 3. 4 per 3. Maka jawapan kita adalah, setakat ni kita akan gunakan E kuasa Y sama dengan E negatif 3X per negatif 3. Tambah 4 per 3. Okay. Jadi sekarang ni bila ada tambahan syarat ni maksudnya jawapan kita ni dia bukan bersama dengan C. C ni kita kena kira. So dah akan dapat sini. Kemudian kalau kita jadikan Y ni sebagai tajuk maka jawapan dia adalah Y sama dengan hilangkan E ni muncullah ln. So ln ambillah sama ada kita nak ambil 4 per 3 dulu tolak 1 per 3 E 3X. So itulah kita punya jawapan. Ataupun kalau tak nak turunkan dari bawah, bawa naik atas. So 1 per 3 E kuasa negatif 3X. Mana-mana pun boleh. Okay. Sekarang ni kita tengok bagaimana kita nak buat integrating factor. Kaedah dia. Kita gunakan integrating factor. So kamu ingat dia punya step ke? Saya senaraikan step dia. Okay, yang pertama, kamu kena ubah bentuk soalan tu supaya dia jadi bentuk dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Ini dalam nota dia. Dalam nota muka surat 18 sudah. Surat 18 kamu boleh rujuk. Surat 18. Itu step yang pertama. Okey. Ini tadi kita nak guna integrating factor. Saya tinggal factor ni.
factor. Tertinggal. Ataupun kita gunakan nama dia IF. Okey, kemudian step yang kedua, bila kita dah dapat bentukkan macam ni, maka step yang kedua kita perlu cari IF, integrating factor, dengan cara formula dia eksponen kuasa PX. Itu yang maknanya kita kena ada equation yang pertama dulu. Sebab kita akan gunakan yang ni. Ni yang kita letak dekat sini. Integrate PX. Maksudnya PX ni adalah yang sebelah Y. Okey, kemudian step yang ketiga. Bila kita dah dapat IF, maka kita akan ambil IF ni. IF yang kamu dapat kat sini. Darabkan kiri dan kanan daripada step yang pertama tadi. So, kamu darab kiri dan kanan. Ini nanti kita tengok contoh. Okey, sama dengan IF darab dengan. Okey. Maksudnya step yang ketiga ni, kita ambil IF darab kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okey, step yang keempat. Okey, bila kita darab ni, step yang keempat, kita kena ubah bentuk dia ni. Ubah bentuk ni kepada d/dx. Cara dia, kita kena ambil IF yang kita dapat tadi dan darabkan dengan y. Nanti kita akan tengok contoh dah. Yang ni kekal sama. IF X. Ni step ni jangan hafal. Okey, lepas tu nanti kita step yang kelima, kita akan tulislah IF darab Y sama dengan. Okey. Ni dia punya step lah. Okey, macam tu lah kalau kita nak guna IF. Kita ambil contoh. Okey, katakan saya ambil contoh yang pertama lah. Okey, kita ambil contoh yang ketiga A tu. 3A. Okey, dy dx tambah dengan y sama dengan eksponen x. Okey. Kalau kita tengok tadi, step yang pertama, pastikan bentuk dia mesti macam ni. Kan? Jadi untuk yang ni dah settle ni. Okey, ni dah settle ni. Okey, maka step yang pertama tu dah tak payah buat dah. Step yang pertama dah settle dah. Okey, kita akan bentukkan macam ni. Tujuan dia supaya kita akan nampak PX tu berapa. PX ni adalah yang sebelah ni. Yang sebelah Y. Sekarang ni satulah. Okey, jadi step yang kedua, kita akan cari integrating factor dengan cara eksponen kuasa. PX kita sekarang ni 1 dx. Ikut balik yang step yang saya tulis ni. So ini kita akan dapat E kuasa X. Integrate 1 dapat X. Kemudian step yang ketiga, bila kita dah dapat IF, kita akan ambil IF ni darab daripada persamaan yang pertama tadi. So darab kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Okey. Maksudnya kita darab IF kiri dan kanan. Ini kalau kamu rajin ni kamu expand ni. Kalau tak biar aje. Teruskan step yang keempat. Okey, yang untuk sebelah kiri je. Untuk sebelah kiri ni kita ubah bentuk kepada d/dx. d/dx dengan cara, kalau kita tengok nota tadi, IF darabkan dengan y. Kalau ikut cara tadi kan, kamu tengok balik nota tadi. IF kita adalah eksponen X. Eksponen X. Dan darab Y. Y ni kita punya formula. Okay? Tak kisahlah apa jenis soalan, dia sentiasa Y. Yang berubah adalah IF. Okay, kemudian kalau kita nak check, kalau kata ini simbol masa dia,
Ni simbol dia maksudnya kita differentiate ni. Kita differentiate ni gunakan product rule. Sebab ada dua sebutan ni. Gunakan product rule, kita mesti dapat yang di atas. Kalau kita gunakan product rule. Contoh katakan saya nak differentiate ni. Yang pertama saya kekalkan eksponen X, differentiate yang kedua. So, E kuasa X darab dy dx. Kan betul? Kan? Kemudian disebabkan kita guna product rule, letak tambah. Bila saya letak tambah, maka kita akan tadi kita differentiate Y. Sekarang differentiate eksponen. Differentiate eksponen, dapatlah yang asal kan? Kekal eksponen. So, eksponen X darab dengan Y. Betul? Ni. Okay. Maknanya, yang step yang ni, kita ubah bentuk je. Ubah bentuk penulisan. Tapi maksud dia sama. Jadi, kalau kita nak check, gunalah product rule. Mesti dapat di atas. Okay. Tapi dalam exam tak payah check. Kita cuba terus tukar ke sini je. So, sebelah kanan ni dapat E2X. E2X ni sebab dia darab kuasa kena ditambah. Okey, jadi step yang kelima. Ini kita teruskan. Ini adalah 2X dx. Okey, bila sampai di sini, kita dah boleh integrate kiri kanan. Okey. Biasanya integrating factor ni kita akan gunakan kalau kita tak berjaya pisahkan. Daripada punca soalan, kita tak berjaya pisahkan. Macam ni kan, kalau kita ubah macam mana pun, kita tak boleh berjaya pisahkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Okay. Jadi itu yang kita gunakan integrating factor supaya akhir nanti boleh pisah juga. Macam ni lah. Macam ni. Jadi untuk sebelah kiri, sebelum ni kita tengok. Kita tengok bila kita integrate dx dapat apa? Sebelum ni. Integrate dx. Dapat X. Ya betul. X tambah C. Kalau saya integrate ds, dapat apa? X tambah C. Ya. Kalau saya integrate dt, dapat apa? D tambah C. Kan? Maksud dia, integration dengan differentiation ni, dia tak boleh jumpa. Kalau jumpa, dia hilang. Tinggallah T. Sama cerita dengan ni. Ini integration dengan D. Apa yang tinggal ni? Kita akan dapat apa? EX Y. Ya, EX darab Y. Hilang gitu je. Maksudnya sebelah kiri ni mudah. Yang kita perlu integrate macam biasa yang ni. Ni E2X per berapa? Per 2 tambah C. Jangan lupa akhir sekali. Tambah C. Jadi kalau kita jadikan Y ni sebagai tajuk, maka E2X. E2X bagi EX. Ni saya tulis lah. Bagi dengan 2EX tambah C over EX. Jadi kita boleh tulis jawapan dia adalah 1/2 E kuasa X. Kalau bagi tolak. Tambah dengan sama ada nak buat C per E kuasa X, ataupun kita boleh naikkan dia ke atas. Mana-mana lah. Sama ada naik ke atas ataupun kekalkan C per E kuasa X. Maka itulah jawapan dia. Soalan dx dy dx minus y equals to x cube sin 2x. Okey. Jadi, kalau nanti dalam exam nanti, mungkin dia tak arahkan nak guna kaedah apa. Okey. Jadi, kalau kita tengok, kita cuba dulu pisahkan. Boleh tak? Okay. Kalau kita tengok nanti kamu cubalah. Memang tak boleh dipisahkan. X sebelah kanan, Y sebelah kiri. Kalau jumpa yang macam ni lah. Sebenarnya cara kita nak kenal mudah aja. Ini dikira satu sebutan. Ini kira sebutan yang kedua. Ini dikira sebutan yang ketiga. Kalau 3 sebutan, memang kita akan gunakan IF. Kalau 3 sebutan, memang kita gunakan IF. 1, 2, 3. Yang kaedah yang pertama separable tu, itu kalau 2 sebutan. Bila 2 sebutan, senang kita asingkan Y sebelah kiri,
X sebelah kanan. Okey. Jadi untuk yang pertama, kita nak gunakan integrating factor. Ingat, kita mesti tukar kepada yang penting dy dx ni sebelah dia mesti satu. Kalau kita tengok formula tadi, dy dx ni mesti sebelah dia satu. Maka saya kena hilangkan x ni dengan cara semua bagi dengan x. Maka kita akan dapat dy dx. Ini pun bagi dengan x. Saya tulis tadi 1 per x y. Samalah kan? Sepatutnya y per x. Sama dengan ini bagi dengan x kuasa 2 sin 2x. Okey. Itu step yang pertama. Tengok balik nota saya yang atas tadi. Step yang pertama, pastikan mesti bentuk macam ni. Cara kita nak buat, sebenarnya fokuskan kepada dy dia ni. Sebelah dia mesti satu. Jadi kalau ada x, semua bagi x. Biasa dalam exam dia akan bentuk macam ni. Bukan dalam bentuk soalan A tadi. Soalan yang ni, bercampur. Okay, so proses supaya kita nampak ini sebelah y ni, ini adalah px ni. Sebenarnya yang kita nak yang ni. Sebab kita akan gunakan untuk step yang kedua. So step yang kedua, saya kena cari if dengan cara eksponen kuasa px. Sekarang px kita adalah negatif 1 per x. Tujuan kita ambil step pertama ni supaya kita nak px. Ni proses. Kan? Integrate 1 per x dapat ln. Ni e dengan ln ni tak boleh cancel. Kita boleh cancel kalau tak ada pemisah di antara eksponen dengan ln. Maka negatif ni buat naik atas. Kan jadi kuasa negatif 1. Ataupun dia sebenarnya sama dengan 1 per x. Kan? Ni e dengan a. Ln ni boleh cancel. Maka if kita ni adalah 1 per x. Jadi step yang kedua, step yang ketiga, ambil if ni, darab kiri dan kanan soalan. So 1 per x darab dy dx. Tolak 1 per x y. Sama dengan 1 per x. Darab untuk ini pula. X kuasa 2 sin 2x. Maksud dia, step yang ketiga ni, if yang kita dapat ni, kita darab kiri dan kanan. Okay. Kemudian step yang keempat, kita cuma ubah bentuk je. Saya tak nak bentuk yang ni. Saya nak supaya ada bentuk d over dx. Okay. Cara kita nak ubah kepada d over dx, kita akan ambil if darabkan dengan y. Itu cara dia. Okay. if tadi adalah 1 per x. So ambillah 1 per x darab y. Sama dengan sebelah kanan ni boleh darab x sin 2x. Maknanya untuk step yang keempat ni sebenarnya saya ubah bentuk je. Kalau kita kekalkan bentuk ni, kita tak boleh integrate. Sebab dia banyak campur ni. So saya ubah bentuk kepada yang ni. Cara nak ubah bentuk mudah je. Ambil if darab y. Kalau kita nak check betul ke tidak ni boleh sama dengan ni, maka kamu ambil yang ni, kamu gunakan product rule. Mesti dapat semua di atas ni. Kalau kita nak check. Okay? Tapi sebenarnya tak perlu. Memang betul sama. Okey, step yang kelima. Dx ni bawa ke sebelah kanan. So ini kekalkan. Ni saya boleh ambil y per x sama dengan x sin 2x dx. Okay. Kemudian sampai step 5 je. Lepas tu kita dah boleh integrate terus. Sebelah kiri mudah tak kita integrate? Apa jawapan dia sebelah kiri ni? Kalau integrate dapat apa? Y per x. Ya, mudah je kan? Kita hilang je, tinggallah y per x. So sebelah kiri ni mudah. Tapi sebelah kanan ni dia melibatkan dua fungsi ni. Bila dua fungsi, dia tak boleh integrate terus. Kita bolehlah integrate x, kemudian integrate sin, tak boleh. Ini adalah polinomial. Ini adalah trigonometri. So kita nak guna kaedah apa ni? Kita ada dua kaedah. Yes.
IPP. Kita mesti guna IBP sebab dua fungsi berbeza. Kita akan gunakan IBP. IBP ni jangan lupa U ni rujuk kepada Lopet. Okay, so ingat Lopet ni adalah panduan je, tapi dia berada dalam IBP, bukan dalam substitution. Okay, so hati-hati. Jadi untuk dekat sini ni sebabkan susah sangat kita nak integrate ni, so kita tinggalkan tu, kita fokuskan kepada right hand side dulu. X sin 2x dx. Okay. Jadi kalau berpandukan kepada U, okay, kita nak ambil U yang mana ni? Kita ada polinomial dengan trigonometri. Nak ambil yang mana? U ni. Polinomial. Ya, dx. Tu polinomial. So dv ni baki dia lah. 2x dx. Integrate lah ni. Samalah dx. Ini differentiate. Yang ni integrate. V sama dengan, kalau tak nampak ni, kamu integrate. Integrate sin dapat apa? Integrate sin. Negative 4. Ya. Ada lagi tak ni? Sudah. Ada lagi tak? Mesti perkan dengan Bagi 2. 2. Sepatutnya ada tambah C lah. Tambah C ni kemudian. Kemudian kalau nak guna formula boleh, ataupun kalau tak nak guna formula darab silang je. Okey, maka kita punya integration gunakan formula U darab V ataupun terus negative X sin 2X over 2. Dan formula kita memang tolak. Saya buat tolak ni bukan sebab ni. Formula kita tolak. Tolak integration. Integration, ambil yang ni darabkan dengan dx. So negatif. So yang ni kena hati-hati. Saya tengok dalam exercise ramai yang silap di sini. Dah keliru. Yang negatif ni sebab kita integrate. Negatif yang pertama ni sebab formula. Ni sebab formula. Jadi jangan hilangkan negatif ni. Ada yang hilangkan negatif ni terus. Sedangkan mana boleh hilang. Okay. Negatif yang pertama ni sebab formula. Negatif yang kedua ni sebab integrate. Okay. So hati-hati kat sini. Ni kalau kita nak mudah ni kita tulis balik. So negatif X sin 2X over 2. Ni akan jadi positif. Ni kalau nak mudah ni setengah ni tak keluar. Cos 2X. Okay, kita teruskan lagi. Selagi ada integration teruskan. Per 2 tambah dengan, okey, integrate cos dapat apa? Integrate cos. Dapat sin. Ya, positif sin 2x. Dan jangan lupa ada tambahan. Ini pun kadang ada yang silap ni. Okey. Setengah ni sebab memang daripada awal setengah. Bila integrate cos, dia bukan dapat sin 2x over 2. Sin 2x dia ada tambahan per 2. Per 2 ni sebab hasil daripada integrate ni. Bukan hasil daripada jalan sebelah ni. Dia punya sendiri. Ni, dia punya sendiri. So hati-hati ni. Dalam exercise tu saya tengok ada yang keliru ni. Okay. Sebab cara kutulan pula nombor dia sama. Okay. So kita teruskan lagi. Ini negative x sin 2x over 2 plus 1 over 4 sin 2x. Okay. Ini jawapan untuk sebelah kanan. Okay. Tadi sebenarnya kita berhenti di sini tadi. Ni kan. Ni, kita berhenti kat sini. So, sambung balik. So, sebelah kiri kita akan dapat y over x. So, kita salin balik. Sebelah kiri y over x. Sebelah kanan kita ambil jawapan yang kita buat tadi. So, negative x sin 2x over 2 plus 1 over 4 sin. Bila kita dah siap, jangan lupa tambah C. Okey. Dan jadikan y ni sebagai tajuk, semua darab x. Per 2 tambah x per 4.
X sin 2x over 4 plus CX. Jangan lupa sebab kita darab X untuk semua sebutan termasuk C. Termasuk C. Okay. Jadi jangan terlupa. Kadang-kadang ada yang terlupa ni. Fokuskan kepada ni je darab X. Dah, jawapan akhir dia tambah C saja. Salah. Dia mesti tambah CX. Sebab X ni saya darab untuk setiap sebutan. Okey, pembetulan. Cos. Betul lah, cos. Okey, ini adalah cos. Okey. Dah berjangkit lah ke bawah ni. Okey, begitulah. Ni semua ni adalah cos. Ini adalah cos. Yes. Cos 2x. Okey, itulah jawapannya. Okey, jadi kena ingat untuk nak buat IF ni, dia ada step-step dia. Step ni kamu jangan hafal lah, kamu kena biasakan buat soalan ni. Jadi kalau kita biasakan, tak payahlah nak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ni sebab kita tengah belajar. Jadi saya senaraikanlah step-step dia. Tapi jangan hafal. Kena biasakan supaya automatik. Step yang pertama mesti bentukkan dy dx pula dia mesti 1. So semua bahagi dengan x. Step yang kedua mesti ambil IF. Tujuan dia supaya saya nak darab untuk kiri dan kanan. Kemudian step ketiga nak pergi step yang keempat, kita cuma ubah bentuk je. Kita ubah bentuk je. Sebab kalau kita kekalkan bentuk yang sebelah kiri ni, kita masih tak boleh nak buat integration. Tak boleh. Sebelah kanan ni boleh lah. Tapi untuk sebelah kiri ni kalau kekalkan ni tak boleh integrate. Susah. Jadi saya ubah bentuk. Ubah bentuk supaya ada simbol d over dx. Cara nak ubah mudah je, kamu hafal je. IF darabkan dengan y. IF darabkan dengan y. Jadi kalau kita nak cek betul ke tidak ni, kamu gunakan product rule mesti dapat semua yang di atas ni. Okay? Tapi dalam exam tak payah tunjukkan dia adalah sama. Dia memang betul sama. Kamu hafal je IF darab y. Kemudian untuk sebelah kiri ni kalau kita nak integrate, dia mudah. Dia tak ada kompleks sangat. Dia cuma hilangkan ni, simbol ni, terus jawapan. Y per X. Yang susahnya sebelah kanan. Bila kita jumpa soalan, sampai step yang kanan susah kita nak buat, nak dapat jawapan, maka kamu stop dulu kat sini. Kamu asingkan dulu, fokuskan sebelah kanan, proses, pada panjang ni. Proses, bila dah dapat jawapan, baru kita gabung balik kiri dan kanan. Okay? Jangan berhenti di sini. Ini sebab kita tengah buat sebelah kanan je ni. Sebenarnya kita nak jawab soalan kiri dan kanan. So, sambung balik. Kiri kita tadi, y per x. Kanan adalah yang ni. Okay? Dan biasanya kita akan jadikan y ni sebagai tajuk lah. Okay? Sebenarnya berhenti di sini dah betul dah. Cuma lebih cantik jadikan y itu sebagai tajuk.